Kakak buat. Tajuk pembentakan saya adalah Matuang Syariah dan Melayu yang dibuat dalam, dan juga ada hadis yang mengatakan akan tiba satu zaman di mana tiada apa yang tinggal dan boleh digunakan oleh umat manusia, maka simpanlah gina dan Tuhan. Kita tahu orang Islam kita tak boleh berdiri kan, tapi saya akan cakap kita boleh bet mata wang yang akan kekal akhir zaman adalah gina dan Tuhan. Saya akan cabar siapa-siapa yang akan cakap dalam Quran tu ada US dollar ke, euro ke, Singapore dollar ke, Indonesia. Siapa boleh buktikan kepada saya serah semua harta saya. Kalau boleh buktikan lah. Tapi saya terus akan berlaku. British telah keluarkan nota hutang. Okay, nota hutang tu, saya ada contoh kat sini, nanti saya akan tunjuk. Okay. Sebenarnya dia sekeping kertas je. Jadi bayangkan fitrah orang Melayu menggunakan mata wang berunsurkan ain, berunsurkan ain, emas, perak dan sebagainya, mula ditukar dengan kertas. Kertas pun bukan dia tak cakap mata wang, dia cakap nota hutang ataupun IOU note. Okay? Apa yang berlaku adalah masa tu British tengah sibuk berperang. Dia gunakan emas, perak dia untuk finance peperangan dia. Jadi dia dah habis emas dan perak dia. Jadi dia bagi kat orang Melayu. Okey. Saya pergi kapal tak sampai lagi. Bila kapal saya sampai, you ambil nota hutang ni, you boleh pergi kat 3 tempat. Penang, Melaka, Singapura, dan you tebuslah perak tu. Okey? Itu yang berlaku. Jadi mula dia tulis IOU ni macam biasa je, kertas putih dia tulis IOU, saya Hutang Razi. Lepas tu dia tengok, okey, Melayu dah kena tipu, kan? Dia bagi cantik, bagi lawa, kan? Bagi letak warna-warna kertas tu. Lepas tu tengok, Melayu lagi senang tipu, kita letak gambar raja kita. Mata-mata kertas yang digunakan oleh British selepas mereka datang balik. Jepun dah kalah, dia datang balik. Yang saya nak tekankan, mata wang ni, kertas ni dikeluarkan oleh British pada tahun 1945 bila dia dah datang balik Malaysia, bila dia dah menang. Tapi dia boleh backdate kertas tu 1941 seakan-akan dia tidak pernah keluar daripada tanah Melayu. Jadi bayangkan, dia dah kalah, dia dah kena halau, dan waktu dia dah menang, dia keluarkan satu kertas 1945, dia backdate 1941 seolah-olah dia tidak pernah keluar daripada tanah Melayu. Sebab apa? Cuba tengok lah. Duit RM5 dulu ada tiang di depan istana. Macam mana boleh jadi cross? Tanpa disedari benda ni berlaku. Dan satu jenis penjajahan yang halus. Perubahan sepadan antara negeri di Semenanjung, dan sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan persetujuan ketua negeri Sabah dan Sarawak diperlukan bagi perkara-perkara berikut yang menyentuh hak warga negara Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia, pemberian royalti bagi kerajaan persekutuan kepada Sabah dan Sarawak, ini berhubung sama, pelantikan hakim dan kuasa mahkamah tinggi di Sabah dan Sarawak, soal berkaitan agama, asyik dan keistimewaan untuk Sabah dan Sarawak, dan juga berkenaan dengan kuasa perundangan luar tu kalau boleh, dia ada speaker tak ada. Maksudnya dua tu sokongan majoriti mudah disaksikan parlimen dalam perkara yang berkaitan tentang pelantikan dan persaraan menteri negara, peruntukan tambahan mengenai ketentuan peruntukan, kesempatan kawasan pilihan raya, pelaksanaan perjanjian atau konvensyen antara persekutuan okey, cuba macam tu. dan lain perkara yang tidak disebut secara khusus, sokongan majoriti parlimen diperlukan. Akhir sekali, apakah cabaran yang dihadapi oleh orang Melayu dan raja-raja Melayu
sekarang, dan bagaimanakah kita menangani cabaran dalam mengekalkan hak orang Melayu dan kedaulatan negara Melayu. Baik, ini beberapa cadangan yang mungkin saya nak kongsikan. Pertama sekali, kita hendaklah memastikan bahawa generasi muda yang akan datang adalah sudut sejarah dan politik serta menghargai perjuangan menjamin hak istimewa dan peranan institusi Melayu. Kedua, bagaimana untuk mencapai keseimbangan di dalam mempertahankan hak istimewa orang Melayu dan juga menjaga dengan sah dan lain. Ketiga, kita nak memastikan bahawa kepimpinan politik Melayu yang mengetuai kerajaan memerintah di masa depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbul Arsil Azim wa tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasulahu ta'ala rahmatan lil alamin. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi wa khulafa'i rasyidin al-mahdiyina min ba'dihi wa uzara'i al-kamilina fi ahlihi. Wa sallallahu ta'ala ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikati muqarrabin wa khulafa'i rasyidin, khususan minhum amila khulafa'i Rasulullah. Bersama dengan Dictionary of the Book. Okay. Chris mana Chris? Aduh. Minta apa ni? Gunungan Mimbar Pasir Gosong Haji Muhammad 1810. Baik, saya meletakkan tahun di sini setelah mengenal pasti bahawa pada inskripsi gunungan di bahagian tengah itu terdapat tahun hijrah yang saya konvertkan kepada tahun Masihi 1800. Saya teringat mahkota dewa pula daun dewa. Okey. Ini inskripsi pada bahagian tengah. Kalau kita terjemahkan, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1225. Ini yang bila saya convertkan dia 1810. Dan kalau kita lihat di mana angka tu tersembunyi, ada daripada bahagian kiri bawah tu, nampak tak dalam tulisan Arab tu 1225. Kosong di atas tu adalah 5. Susunan macam menaiki anak tangga dia. Ini cuma sedikit perlembagan cover buku saya yang ada dalamnya. Okey. Okey, senang. Saya cabut je. Sebab tak ada orang nak kontrol di sana kan.
Ini saya punya running video. Sebenarnya ini video yang saya nak gunakan semasa saya diminta untuk bercerita sedikit tentang buku di majlis serumpun majlis kekeluargaan serumpun Melayu dipanggil Harum di Shah Alam. Ada dengar tak masa bulan 4? Yang tu ramai orang terikat kan. Tapi bila dah standby dekat Masjid Shah Alam ni, buat dekat ruang solat yang di atas tu. Tapi tengok projektor tak dapat bawa di bawah. Jadi tak dapat tunjuk. Jadi saya tunjuk kat sini lah lepas gian. Okey, sebenarnya saya cuma nak berkongsi sedikit lah kan, pasal pencarian jati diri Melayu. Sebab bila kita lihat zaman sekarang ni kan, saya rasa ramai juga orang celaru apa itu Melayu. Agak celaru. Melayu ni kalau dari segi definisi antropologi, dia cerita Melayu Polinesia, termasuk sampai orang ke Papua Nugini, sampai ke pulau-pulau yang ada kepala besar di Easter Island apa semua. Itu semua dimasuk dalam golongan Melayu, tapi bukan Melayu Islam. Itu sebab dalam perkhidmatan dia tekankan Melayu Islam kan? Tapi itu dari segi antropologi. Kalau dari segi perlembagaan kita, Melayu ni dia bangsa campur. Dalam perlembagaan ni sesiapa saja boleh masuk Melayu. Dia kata cakap dengan orang Cina ke apa, lu mau masuk Melayu pergi ngucap, pergi sunat kan? Masuk Jawi. Betul tak? Jadi hakikatnya Melayu ni adalah sesuatu yang besar. Gabungan bangsa-bangsa Melayu, gabungan bangsa-bangsa berbanyak bangsa yang membentuk bangsa Melayu. Dia ada orang kata ciri-ciri tertentu. Paling pertama sekali dia tu agama Islam. Bila sebut pasal Islam ni, bukan setakat Islam yang kita tahu 1400 tahun dahulu. Sebenarnya kalau kita kaji dulu yang agama Hanif, agama Ibrahim, yang orang sebut orang British sebenarnya coin the word Hindu, dia panggil sebagai Hindu. Kemudian kita dah lihat agama itu berpecah-pecah, sedangkan semua rasul dihantar, semua nabi dihantar kepada setiap kaum membawa agama yang sama, agama tauhid, agama Islam, cuma kaedah syariat dia lain kan. Jadi pada saya sendiri bila mencari benda ni adalah satu jenis dalam kehidupan lah. Saya ni asalnya seorang yang agak kebaratan lah kan. Lepas tu saya memang western educated. Saya belajar matematik di England sebenarnya. Kalau ikut cita-cita saya nak jadi saintis, mungkin rocket scientist, tapi mungkin saya nak kita beri ruang kepada banyak. Saya nak beri ruang kepada Yang Mulia Raja Shukri untuk bercakap wasiat Raja Haji boleh? Okey, silakan. Pada hari ini jauh-jauh dari Indonesia, khususnya di Pulau Penyengat, saya alhamdulillah dapat hadir, meluangkan masa. Baiklah, sebenarnya sebagaimana yang telah saya sampaikan sejak dulu, dari awal acara ini sampai kepada Adinda Tengku Sawal menyelesaikan dan menyampaikan tadi, memang elok disambung dengan warakah wasiat Raja Haji Fisabilillah ni, kerana dia mencakup keseluruhan daripada apa yang sudah disampaikan tadi. Tapi itu kehendak saya, tapi tentunya keadaan memang berbeza. Baiklah, untuk kita tidak membuang waktu, adalah warakah wasiat Raja Haji Fisabilillah ini telah ditulis kembali oleh adinda saya. Mungkin maaf, barangkali semua belum ada yang mengenal saya. Nama saya Raja Shukri bin Raja Zainuddin. Kalau di Facebook Raja Shukri, mungkin ada yang dah kenal, terutama kepada janggut saya, insyaAllah dah kenal, alhamdulillah. Jadi saya ulang balik, warakah wasiat Raja Haji Fisabilillah ini telah dimulakan oleh Tengku Putih TV untuk ditulis kembali daripada cerita-cerita lisan, daripada datuk, nyang, terus dan menjadilah ini. InsyaAllah, kerana di dalam warakah wasiat ini adalah mengandung unsur motivasi kita sebagai bangsa Melayu dan tahu sedikit sejarah bagaimana terjadinya perang di Teluk Ketapang. Teluk Ketapang itu Melaka, tapi Raja Haji Fisabilillah menjadi pahlawan di Indonesia. Tapi kalau ditengok-tengok nanti, mudah-mudahan kita punya minda sendiri bagaimana untuk merangkulkannya, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dan selawat salam ke atas Nabi serta keluarganya sekalian, kehadirat umat Melayu di seluruh dunia. Wabadu,
Maka inilah warkah daripada Raja Haji yang fakir lagi hina di depan Allah Ta'ala. Demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang menarikkan wacana, dan demi lembaran yang menjadi warkana, ketahuilah olehmu wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan marwah dan kehormatan sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh Belanda. Laknatullah. Akan tetapi Belanda telah merancang bahawa aku dan sekalian orang-orang Bugis tidak berpuas hati dengan pengalihan hasil rampasan tembakau dari kapal besi kepunyaan Prancis yang mencerup di Selat Melaka itu. Adapun adalah orang-orang Melayu yang beriman kepada Allah Ta'ala juga, meyakini bahawa peristiwa ini hanyalah asbab yang telah menyatukan orang-orang Melayu dari Teluk Ketapang, Selangor, Rembau, dari Batang Tiga, dan menghambat Belanda keluar Punggur, Nuyung, Pernu, Serbuk, Ujung Pasir, Bungurai, Bandar Hilir, Bukit Cina, Tanjung Kering, dan Tengkerak sebelum kita berkumpul di Teluk Ketapang. Orang Serani, Cina, India turut bergabung dengan kita dalam peperangan ini. Kini Gubernur Belanda menjadi tikus, dikejar naga berkubu di kota Melaka, ke hilir kena kutuk sultan, ke mudik kena kutuk raja. Yakni dengan kata lain, peperangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air, dan laut yang telah dirampas oleh penjajah kepada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota pelabuhan di tanah air ini. Jikalau terdapat satu pun kampung, daerah, kota, dan pelabuhan yang terbakar ditawan oleh penjajah, maka seluruh orang Melayu di seluruh kampung, daerah, kota, dan pelabuhan wajiblah bangun menentang dan menghalau mereka. Sesungguhnya orang-orang Melayu itu bersaudara, dan kita tidak akan kalah dalam mana-mana peperangan pun jika kita bersatu pada jalan Allah. Sah dan untuk kita bersatu di jalan Allah bukanlah satu perkara yang mudah. Ia bagai mengepal pasir yang kering. Syaitan adalah musuh yang nyata, sama ada yang terang-terang terlihat dalam mata kasar maupun yang terselindung di balik mata manusia. Terbukti kebenaran wahyu sejak kakiku terjejak di Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kedah, Langkat, Indragiri, Jambi, Bangka, Pontianak, Mempawah, dan negeri-negeri Melayu yang lain. Telah bersungguh-sungguh aku membantu meleraikan persengketaan yang berlaku sama sendiri dan mematahkan muslihat penjajah laknatullah. Maka dapat dibuat damai, maka damailah di kumaterai. Maka yang berkehendak peperangan, maka peperanganlah yang kupimpin, kerana sudah 200 tahun lebih kita masih dijajah bahana merebutkan kuasa yang tidak habis-habisnya, saling berhasad dengki dan bersubahat dengan musuh, yang ruginya rakyat jelata dan tanah diambil, hasil diperas dan tubuh diperhambat. Maka pada hari ini tanggal 19 Rajab 1998 Hijrah, bersamaan dengan 17 Jun 1784 di Tanjung Palas, Teluk Ketapang, inilah warkah yang tertulis. Warkah ini kutulis di atas sajadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalilul Khairat di sebelah kiriku, benih pusaka di pinggangku. Sungguh demikian aku amat menyadari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahuinya, karena aku tahu angin turun. Apabila Allah menghendaki terjadi suatu perkara, maka tiada siapa pun yang dapat mengelakkan. Biarlah sahaja mereka menyelinap di dalam kubu kami dan mengepung aku, sak fasik yakin sahih, batulah yang menjadi juada. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut kepada kalian. Mari kita berdepan sebagai seorang lelaki Melayu yang sejati. Kau gendonglah panji perjuanganmu, aku junjung panji perjuanganmu. Nyawa kita di dalam Allah, mati kita di medan perang ini. Tandalah sentiasa aku hidup di sisi Allah Ta'ala. Matimu di medan perang ini, tandanya celakalah engkau di akhirat kelak. Seyogyanya ketahuilah wahai saudaraku, walau apapun yang terjadi kepadaku, janganlah dimungkirkan kafiat jalanku ini.
Karena ia akan hanya mengulangi kekilapan malaikat apabila Allah menyatakan kehendaknya. Mahu menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di atas muka bumi yang akan di kalangan manusia saling menumpah darah. Janganlah kita lupa pengakuan azali kita di depan Allah. Janganlah kita melupai ilmu yang Allah ajarkan secara langsung daripada sisinya kepada kita. Kerana itulah kita manusia ini banggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Kata Allah sudah menyatakan bahawa aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tahu. Allah Maha Besar. Andai aku mati di medan perang ini, akan berlanjutlah fitnah demi fitnah yang tidak ada habis-habis menghujani orang-orang Melayu di sepanjang sejarah yang akan datang. Manusia munafik, pengkhianat, pendengki dan petualang akan sentiasa muncul di kalangan kalian sebagai semut hitam yang melata di batu hitam pada waktu malam tanpa bulan dan bintang. Akan ada di kalangan kalian Melayulah juga ia yang akan menyambung lidah Belanda menuduh aku berjuang dan berperang kerana mabukkan harta dan kuasa. Sesungguhnya moyang-poyangku pada Opudeng 5 bersaudara bukan mau disanjung, dimegah-megah. Memadailah katakan apa yang kami inginkan ialah bangsa kita umat Melayu hidup bermarwah dan mempunyai kehormatan ini. Maka maha adalah Allah Ta'ala sebagaimana terdapat golongan munafik dan petualang bangsa. Akan ada golongan di kalangan umat Melayu sesudah kami ini yang akan menyambung perjuangan kami. Mereka menyambut panji perjuangan kami dengan penuh harga diri. Dalam hati mereka lah aku hidup dan menjadi cita-cita mereka mati kerana berjuang. Semangat mereka menyerupai kami walaupun bilangan mereka tidaklah seramai golongan munafik berpetualang. Mereka berani mati hingga lagi petualangan bangkit daripada sujud tak kala imam dan jemaah majlis sujud. Lalu ditancapkan pisau di belakang antara mereka. Maka sesekali tidak mengundang-gundah kerana apabila sudah datang janji Allah maka syahidlah ia. Jika yang ditikam itu masih hidup maka dia akan menjadi saksi pertolongan si munafik tersebut. Lalu mudahlah diancam dan diberkas itu juga Maha Besar Allah yang Maha Awal dan yang Maha Akhir. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya umat Melayu tidak akan sesekali gaib daripada muka bumi ini yang Allah telah takdirkan gunung, daratan, sungai, kuala, selat dan lautan untuknya. Semuanya akan diwariskan Allah kepada Raja yang adil lagi seksama dan pembesar yang mukmin dan mukminat untuk memerintah. Maka Allah mengurniakan rahmat dan berkat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan semua penduduk bumi dan langit mendoakan kesejahteraan bagi segenap isi negeri. Sesungguhnya akan tibalah pada suatu zaman itu orang-orang Melayu semuanya akan bersatu yang sanggup mati di jalan Allah. Mereka bersedia berperang dengan musuh daripada belahan dunia mana sekalipun. Kota-kota mereka terbina daripada peradaban ilmu yang dihiasi dengan mutiara kebijaksanaan. Ulama dan cendekiawan diterima sebagai penasihat ulil amri. Para ahli sufi terbebas daripada fitnah ajaran sesat dan batil. Rakyatnya cukup makan dan untuk berniaga tanpa ada penindasan dan perampasan kaum-kaum lain. Mendapat naungan dan jaminan keadilan sehingga taat dan setia mereka tiadalah berbelah bagi lagi. Zaman makmur itu akan tiba juga apabila hak-hak Allah dipenuhi, hak-hak rakyat dilaksanakan, peraturan-peraturan mereka ditimbang dengan syariat dan disukat dengan adil. Sadar ketahuilah olehmu wahai saudaraku, ingatlah bahawa ranting yang melenting dahannya akan mencucuk dan duri yang akan mengait. Justru tetaplah waspada sebagai pengawal di pintu gerbang. Zaman makmur, bulan terang paksa baik, payang ke laut, balut pun ke laut juga. Runtuhnya zaman makmur kerajaan Melayu sebelum ini adalah kerana raja dan pembesarnya sudah ada hidup tetapi serempu pula. Lalu timbullah perebutan hasad di hati dan sengketa. Kalaulah rakyatnya pula suka menuntut piutang lapuk, ditelan kemewahan di lambung mabuk, ada juga yang menjadi seperti bertaji. Tandanya keris tersisip di dinding, pedang tajam hanya sarungnya sahaja. Sebentar saya break sikit. Dia agak panjang sikit, begitu selesaikan lagi. Selesaikan kerja dari mana? Panjang ini sampai bila? Dalam 2 terus saja, kerana ini wasiat teruskan sebenarnya untuk didengar bersama, kita ambil iktibar daripada ini. InsyaAllah. Baik, saya teruskan. Musuh yang nyata disetia kawankan manakala sesama sendiri sanggup berjuang hingga memancung leher. Kesudahan mereka adalah
dengan suul khatimah karena lekat pada ingatan mereka akan harta dan kuasa yang terlepas daripada tangan, dipamerkan pula di tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Inilah jihad di jalan syaitan adanya. Benarlah pujian daripada Allah turun bersama-sama zaman makmur. Maka jika kita alpa dan lalai diri dengan melakukan kegiatan dan perbuatan yang dilarang Allah, maka tunggulah balak bencana daripada 7 petala bumi dan 7 petala langit bertali arus menimpa umat Melayu itu. Ya Allah, menetes pula air mataku. Ketahuilah bahwa aku tidak pernah meneteskan air mata sebagai seorang lelaki Melayu berhati kecut. Tetapi air mataku ini mengalir apabila memikirkan anak cucu cicit yang di kemudian hari. Apalah juga ujian dan balaknya, apalah pula sengketanya, apalah pula pengkhianatannya, apalah pula penyelewengannya, dan apalah pula kesudahannya. Segala ribut badai perasaanku menyatu bersama ingatan terhadap junjungan Nabi kita ketika saat Sikratul Maut menjelang, telah terucap di mulutnya yang mulia, umatku, umatku, umatku. Aduhai Nabi kekasih Allah, ingatlah pada zaman yang manapun sekalian berada, sentiasalah berselawat di atas Nabi dan beramal dengan sunnah-sunnahnya. Kerana itulah penyelamat agung yang menyedar daripada alpa dan lalai, mengikis sifat munafik dan menghidupkan jiwa. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Muhammad pada awalnya. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Muhammad pada akhirnya. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Muhammad pada setiap seketika. Tak kala sampai di baris ini, aku sedang melihat berpuluh kapal perang armada Belanda pimpinan Peter van Bram dari Betawi itu sudah pun tiba di pantai demi Allah. Yang hidup dan matiku hanyalah di tangannya. Sedikit pun aku tidak terasa gentar, apatah lagi untuk berundur walau seinci pun ke belakang, karena ku yakin Allah sentiasa ada bersamaku dengan panji-panji, dan panji kebenarannya biarlah luka di dada, jangan luka di belakang. Rencana si menapik itu sampailah ke kemuncaknya apabila mereka dapat menyelinap ke dalam kubuku, merampas pemurasku yang disandarkan di dinding. Maka ketika itu sampailah ilham daripada Allah kepadaku bahwa aku kini hanyalah ada sebilah badai tersisip di pinggang dan hijab yang terangkat antara aku dengan Tuhanku, seraya langsung aku memanjatkan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku telah dizalimi dan dikhianati. Aku bentangkan di hadratmu seluruh pengharapanmu dengan segala fakir dan hina diriku. Engkau jadikanlah warkahku ini terhijab daripada pandangan mata sekalian menafikan musuh-musuh, serta engkau peliharakanlah warkahku ini hingga sampai ke ujung zaman agar dapat dibaca, ditelik oleh anak cucu cicit kami pada kemudian hari. Ya Allah, tidak sampai hatiku kupinta celaka untuk segolongan Melayu yang bersepahat dengan penjajah itu. Ya Allah, jadikanlah anak cucu cicit kami di kemudian hari berjuang berperang dengan lebih berani dan gagah di jalanmu. Ya Allah, tempat aku juga di sisi kekasihmu Rasulullah yang aku rindui dan aku cintai segenap hatiku sikit. Sekiranya aku gugur di jalanmu, ya Allah, sesungguhnya engkau mengabulkan doa. Tak kala munafik itu mau menangkap aku yang masih tertimpuh di atas sejadah. Namun demikian dengan kuasa Allah Ta'ala segala sendi pada tubuh mereka terkunci, kaku seperti patung adanya. Maka berbikaslah aku daripada duduk, lalu aku pandang satu-satu wajah-wajah Melayu munafik ini. Benarlah peluru perak memecah kubu yang kuat, sungguh kawat yang dibentuk ikan di tempat yang diadang. Tiada gunanya lagi kata-kata kerana perut tidak bertelinga. Sesudah itu berjalanlah aku menuju muka kubu dan tersergamlah kapal perang penjajah laknatullah itu pada pandanganku. Inilah raja haji yang kalian cari-cari. Syarak yang mengata, adat yang memaksa dengan badik di tangan kanan dan dalilul khairat di tangan kiri. Lidahku berwiridkan selawat. Bam, bunyi berilang sebuah meriam daripada salah satu kapal Belanda memancungkan di hala ke batang tubuhku. Bergema udara. Sungguh beruntung bagi anak itu kerana dapat menyaksikan lagi kuasa Allah apabila peluru lela rentaka meletup di dalam lubangnya sendiri. Lalu terpelantinglah askar Belanda terserletak di atas kapal dan sebagiannya pula jatuh ke laut. Beranak pinaklah pula bunga-bunga api membakar kapal perang itu. Panglima perang Belanda Peter van Bram nyatalah amatlah terkejut adanya, bertambah marah
Bertambah maraklah hal lagi semangat jihad yang menjulang-julang di dalam dada pejuang-pejuang Melayu. Bertambah amuklah mereka berkecamuk barisan menembak pasukan askar Belanda itu. Lantas bertafakurlah aku apabila melihat keadaan ini. Aku berserah sepenuhnya kepada Allah untuk menetapkan apa jua keputusannya. Beberapa ketika kemudian dapatlah aku ilham daripada seraya aku bermohon, ya Allah, aku berserah kepadamu seluruh jiwa dan ragaku. Aku rela syahid ya Allah di jalanmu, daripada kehormatanku dan kehormatan umat Melayu dipijak oleh penjajah laknat ini, setelah ditipu daya oleh petualangan daripada bangsa kami sendiri. Arakiah Panglima Perang Belanda itu sendiri segera menyalurkan sumbu ubat pedil meriam lele rentaka yang mancung yang dihalakan tepat di dadaku. Bam, maka sampailah janji Allah. Mencurahlah darah daripada dadaku, jasadku rebah ke tanah. Tiada Tuhan melainkan Allah, maka terpinggir-pinggirlah para munafik dan petualangan apabila melihat askar penjajah memijak-mijak batang tubuhku, membakar Al-Quran dan dalil khairat. Badai itu boleh dilemparkan ke dalam laut, pecahlah kapi, putuslah suai, datanglah maksudku. Tetapi seketika itu juga aku dipahamkan Allah kepadaku bahawa itulah tanda-tanda doaku yang telah dimabulkan Allah. Demikian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sebenarnya ini sangat cantik apabila kita memang ada masa untuk kita bahas bersama dari awal sampai akhir dan bermusyawarah tadi menyangkup semua. Tetapi yakinkan saya lah, adakah ini yang berdiri ini adalah orang seperti orang Indonesia atau mana? Tidak, kita satu kerajaan, kita satu bangsa, kita bangsa Melayu. Cuma kita berbeza negara, tetapi bahasa tetap bahasa Melayu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.